Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pendidik PPD Tanah Merah yang dirahmati Allah. Selawat dan salam buat Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi ini diberkati Allah dan membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Rakan-rakan pendidik, bicara ilmu kali ini saya mulakan dengan sekeping gambar. Jika tuan dipertontonkan dengan gambar yang begini, cuba kita perhatikan. Sepintas lalu, adakah tuan melihat gambar ini adalah pinggan mangkuk yang terlangkup ataupun terlentang? Saya yakin dan percaya 80% di kalangan kita akan mengatakan pinggan mangkuk ini sebenarnya terlangkup. Itu tidak salah. Tetapi tuan, cuba kita lihat sekali lagi. Tetapi kita lihat pinggan mangkuk ini dari bawahnya. Apabila kita dapat mengesan bahawa ada satu mangkuk yang terbuka, maka kita akan dapati pinggan-pinggan lain juga turut terbuka. Ini adalah normal tuan. Inilah yang dipanggilkan ilusi optik. Cuba sekarang kita bayangkan pula, pada suatu hari di tengah hari yang panas, kita singgah di sebuah supermarket dan kita dapati ketika orang bersesak-sesak itu, ada seorang lelaki dengan pakaian yang lusuh, rambut tidak terurus, membawa 2 orang anak kecil. Dan anaknya merengek, menangis. Tetapi lelaki ini membiarkannya saja. Setelah itu si anak berlari-lari ke hulu dan ke hilir, sehingga terlanggar juru jual, terlanggar pelanggan-pelanggan yang lain. Dan si suami, si lelaki itu masih tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak menunjukkan sebarang reaksi. Apakah tanggapan kita? Mungkin kita akan beranggapan bahawa si ayah ini sebenarnya kurang memberi perhatian kepada anak-anaknya, dan si ayah ini gagal menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Tetapi tuan, benarkah keadaan itu? Pernahkah kita berfikir bahawa sebenarnya lelaki ini baru saja keluar dari hospital kerana isterinya ditahan di ward, dan 2 orang anak itu adalah anak yang istimewa, anak-anak hyperaktif yang kerinduan ibunya. Sedangkan seminggu terakhir ibunya berada di hospital, ayahnya bertukus lumus, siangnya berjaga, malamnya juga menjaga isterinya di hospital. Dan apabila berehat di supermarket itu, kita menganggap dia tidak menjalankan tanggungjawabnya. Adakah kita adil? Tuan, 2 perkara yang saya bawa, sekeping gambar dan cerita tentang seorang ayah di supermarket itu, ingin saya kaitkan dengan persepsi. Apa yang kita lihat tadi itu, apa yang kita dengar dan kita bayangkan itu kita panggil persepsi. Persepsi tak semestinya salah, tetapi seringkali tidak betul. Persepsi sebenarnya adalah satu andaian atau anggapan awal kita tentang sesuatu situasi, sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara. Mengapa kita selalu saja tersilap membuat persepsi? Menurut kajian, kenapa kita terlalu tersilap membuat persepsi adalah kerana kita tergesa-gesa membuat penilaian. Kita tergesa-gesa membuat penilaian dan sikap manusia, sikap kita yang terlalu cepat menghukum. Antara sebab yang lain mengapa kita terlalu cepat membuat persepsi, menurut kajian, adalah kerana kita sebenarnya mencari sebab untuk kelihatan lebih baik. Bagi menjadikan kita kelihatan lebih baik, maka kita perlu membuat sesuatu supaya orang lain kelihatan kurang baik. Untuk kelihatan menjadi lebih putih, maka kita terpaksa membuktikan orang lain lebih hitam. Adakah itu adil sebenarnya? Baik, apakah kesannya jika kita tersilap membuat persepsi? Pertamanya, apabila kita sudah tersilap membuat persepsi, kita akan terdorong untuk berusaha mencari kelemahan orang. Kenapa? Kerana kita ingin membuktikan bahawa persepsi pertama kita itu betul dan benar. Yang kedua,
apabila kita tersilap membuat persepsi, pasti akan ada orang yang teraniaya. Sebagai contoh tuan, jika di dalam kelas kita mengajar di kelas paling hujung, kita beranggapan bahawa pelajar-pelajar itu yang kita lihat kurang berpotensi, kita serta-merta mengatakan ini memang pelajar-pelajar nakal yang tiada masa hadapan. Ini adalah pelajar-pelajar lemah yang selalu menimbulkan masalah. Ini adalah pelajar-pelajar yang bakal mewarisi kegagalan kedua ibu bapanya. Tetapi jika kita meneliti lebih jauh, kita cari puncanya, pasti sesuatu itu berlaku kerana ada puncanya. Mungkin pelajar nakal itu berasal dari keluarga yang porak-poranda. Kegagalan kedua ibu bapanya terhukum di atas bahunya. Bukankah ini sangat menyakitkan? Bagaikan mengguris luka baru di atas luka lama. Cuba bayangkan betapa sakitnya. Sedangkan tuan, anak-anak ini adalah tanah-tanah subur di mana tempat kita menyemai benih-benih ibadah untuk kita tuai di akhirat nanti. Insya-Allah akan kita tuai kebaikan itu di syurga nanti. Tuan, bagaimanakah cara kita mengatasi masalah ini? Pertamanya, kita perlu peka dan sentiasa cuba memahami situasi yang dialami. Keduanya, kita sentiasa bersangka baik dahulu. Letakkan perkara-perkara baik terlebih dahulu supaya kita tidak mencari kelemahan orang untuk membuktikan bahawa dia benar-benar tidak baik. Dan kita perlu ingat bahawa seseorang itu tidak dianggap bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Dan sikap terpuji untuk mengatasi masalah tersilap persepsi ialah kita perlu merendah diri. Dengan merendah diri, kita tidak cepat melatah. Dan dengan merendah diri, kita akan lebih mengambil berat tentang sesuatu. Kita akan lebih mengambil cakna, mengambil tahu tentang apa yang dialami dan apa yang berlaku. Dan dengan merendah diri juga, kita akan mengurangkan prasangka kerana sedar bahawa kita dan manusia-manusia lain tidak sempurna. Maka kita tidak akan mencari kelemahan orang berdasarkan persepsi pertama kita yang tersilap. Tuan, barangkali gambar ini menerangkan kepada kita betapa selama ini kita adalah manusia-manusia yang terlalu kuat menghukum, terlalu cepat menjatuhkan hukuman. Akhir kata tuan, sekali-sekala jadilah peguam yang mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran, berbanding hakim yang hanya sekadar menjatuhkan hukuman. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan harap maaf atas segala kesilapan. Saya Roslan bin Paiman, SISC Plus PPD Tanah Merah, rakan strategi anda. Assalamualaikum warahmatullahi